Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi tafsir juzuk amma. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-14. Ya. Ayat yang ke-14. Ayat 14 dah ke? Sudah dah Ustaz. Oh, dah sampai 16. Sampai 17. Sampai 17. So, 18, 19 Ustaz dah sentuh sikit. Oh, rasanya dah habis ni. Saya dah sebut dah tentang 19 pun saya dah sebut. Ya. Oh, saya tak betul. Ini surah baru lah tu Ustaz. Tak betulkan balik tik ni. Okay. Surah baru Ini lah. surah baru lah. Surah baru. Al-Ghashiyah ya. InsyaAllah. Hari ini kita akan masuk surah Al-Ghashiyah. Jadi saya akan bacakan daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sadaqallahul azim. Baik, mafhumnya. Ayat pertama. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi setiap perkara? Ayat kedua, maka orang-orang yang kafir dan yang ingkar itu pada hari tersebut dalam keadaan tunduk kerana merasa hina. Ayat yang ketiga, kan kerja yang berat lagi berpenat-penat lelah. Ayat yang keempat, mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas membakar. Ayat kelima, mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. Ayat yang tiada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri. Ayat yang ketujuh, yang tidak dapat menggemuk dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan. Baik. Jadi hari ini dalam suratul Ghashiyah, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah itu memberi kepada maksud iaitu musibah yang meliputi segala urusan ataupun kecelakaan yang meliputi kepada setiap perkara. Itu makna Al-Ghashiyah. Baik. Kita akan tengok tentang sedikit sebanyak mengenai surah Al-Ghashiyah ini. Dalam sebuah hadis menyatakan Nabi SAW suka membaca surah Al-Ghashiyah ini pada dua kategori salat atau dua jenis salat. Yang pertama adalah salat Aidil Adha atau Aidil Fitri. Yang kedua adalah baginda juga membacanya pada hari Jumaat. Jadi pada solat Jumaat baginda baca dan juga solat raya pun baginda SAW membacakannya. Ya. Kenapa? Sebab surah Al-Ghashiyah ni surah yang cerita tentang peristiwa kiamat. Maka hari Jumaat adalah merupakan hari di mana kiamat itu akan terjadi. Manakala hari raya pula baginda membacakannya kerana ia adalah hari perhimpunan manusia.
seluruh orang-orang beriman berhimpun pada hari raya untuk menunaikan ibadat salat, maka Nabi SAW mengambil peluang membaca surah Al-Ghashiyah ini supaya ia menjadi satu pengajaran dan peringatan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, okey, baik. Sekarang ni kita akan pergi kepada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, apakah telah datang kepada kamu berita tentang peristiwa Al-Ghashiyah? Yang dimaksudkan dengan Al-Ghashiyah dekat sini adalah merupakan peristiwa hari kiamat. Ya, Al-Ghashiyah di sini maknanya adalah peristiwa hari kiamat. Maka di sini menunjukkan pada kita bahawasanya antara salah satu daripada nama-nama hari kiamat itu antaranya adalah Al-Ghashiyah. Ya. Baik, kenapakah hari kiamat dinamakan sebagai Al-Ghashiyah? Kerana 3 sebab. Yang pertama, dalam bahasa Arab, perkataan ghasya ia memberi maksud kepada kegelapan. Sebab tu kita pernah baca dalam Quran, misalnya Allah Ta'ala sebut wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila dia telah menjadi gelap gelita. Jadi salah satu kenapa hari kiamat diberi nama Al-Ghashiyah, kerana pada peristiwa hari kiamat itu keadaan suasananya adalah dalam keadaan kegelapan. Kegelapan dekat sini merujuk pada kegelapan persekitarannya, atau juga memberi maksud kegelapan dekat situ adalah kegelapan wajah. Wajah-wajah manusia yang dalam keadaan takut, yang dalam keadaan bimbang, yang dalam keadaan khawatir, wajah mereka menjadi gelap gelita. Sebab apa? Sebab kerana dosa-dosa dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Ghashiyah ini juga memberi maksud kepada meliputi. Ya, meliputi maknanya yang bersifat merangkum ataupun memenuhi. Maka bila disebut hari kiamat sebagai hari Ghashiyah, dia memberi maksud kepada gambaran bahawasanya setiap keadaan, suasana, sekeliling hari kiamat itu adalah merupakan penuh dengan pelbagai bentuk azab dan pelbagai bentuk siksaan. Maknanya manusia yang hidup pada hari kiamat, mereka dikepung, mereka dikelilingi oleh pelbagai bentuk azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala, baik di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka, di kiri mereka, di atas mereka maupun di bawah mereka. Dalam arti kata yang lain, manusia pada hari kiamat mereka dikepung, ya, mereka dikepung oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya mereka tidak boleh melarikan diri daripada azab pada peristiwa. Ini yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Apabila manusia bertanya, Ainal mafar? Di manakah tempat kita boleh melarikan diri? Maka jawab para malaikat, Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Iaitu tidak ada jalan kamu dapat melarikan diri, melainkan kamu akan kembali untuk menghadap Tuhan kamu sahaja. Ya. Baik. Yang ketiga, Ghashiyah itu memberi kepada maksud, iaitu azab yang menyeksakan. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala disebut, Yaghshan nas hadha azabun alim. Ini adalah azab yang amat menyakitkan, kerana dia adalah merupakan azab yang pedih. Jadi Allah sifatkan perkataan ghasya ini, dia merujuk kepada siksaan yang amat pedih dan amat menyakitkan. Maksudnya apa? Maksudnya, gambaran bila Allah Ta'ala kata, tidakkah datang kepada kamu berita tentang
tidakkah sampai kepada kamu wahai manusia berita tentang azab Allah yang sangat pedih yang Allah janjikan atau yang Allah sediakan pada hari kiamat. Ya. Okey, baik. So kita tengok kat sini untuk ayat yang pertama, tafsiran bagi ayat yang pertama, ya, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Ya, kedahsyatan peristiwa hari kiamat kerana setiap manusia mereka dikelilingi dan mereka dikepung dengan pelbagai bentuk azab-azab yang menanti perjalanan mereka di hari kiamat atau kesulitan demi kesulitan yang menanti mereka pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dah sebutkan tadi bahawasanya pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil menunjukkan kepada kita manusia tidak dapat lari daripada 3 bentuk siksaan ataupun azab pada hari kiamat. Yang pertama adalah azab kegelapan, sama ada kegelapan wajah mereka ataupun kegelapan suasana dan tempat mereka. Yang keduanya adalah merupakan siksaan atau bentuk yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia itu adalah merupakan siksaan yang mengepung ataupun siksaan yang meliputi mereka. Dan yang ketiganya adalah keadaan yang menanti manusia itu adalah siksaan yang amat pedih. Siksaan yang amat pedih. Nombor 2, siksaan yang meliputi. Nombor 3 adalah siksaan dalam bentuk kegelapan. Yang pertama, yang mana Allah Ta'ala bertanya kepada manusia supaya manusia merasa takut dan mengambil iktibar dan mengambil pengajaran daripada peristiwa hari kiamat yang diberikan nama Al-Ghashiyah. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Okay, setelah Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat tu, beratnya siksaan azabnya, menceritakan tidak ada tempat manusia berlindung, tempat manusia bersembunyi atau tempat manusia melarikan diri. Kemudian Allah bawa kepada kita tentang kumpulan-kumpulan manusia pada hari kiamat. Ya, ada beberapa kumpulan-kumpulan manusia pada hari kiamat. Okay, kita tengok ini adalah kumpulan yang pertama yang Allah Ta'ala sebut. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama ni Allah kata wajah-wajah mereka pada hari itu dalam keadaan khasyi'ah. Apa maksud khasyi'ah? Khasyi'ah ni yang pertama maksudnya adalah hina, zalilah. Ya, wajah-wajah manusia pada hari itu dalam keadaan hina. Macam mana bentuk hina tu? Yang pertama, bentuk kehinaan pada wajah yang Allah Ta'ala berikan adalah Allah Ta'ala menghitamkan wajah mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitamkan wajah mereka. Yang kedua, penghinaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka selain menghitamkan wajah mereka, sebahagiannya Allah Ta'ala jadikan wajah mereka itu seperti rupa hayawan. Sebagaimana ada dalam hadis sebut, ada di antara mereka yang menjadi seperti rupa khinzir ataupun menjadi seperti rupa seekor kera. Dan juga ada yang Allah butakan, ada yang Allah Ta'ala cacatkan mereka dan sebagainya. Ini adalah bentuk penghinaan yang pertama. Yang keduanya, kita lihat perkataan khasyi'ah ini juga memberi kepada maksud, iaitu dalam keadaan bukan hina saja, tapi dalam keadaan takut. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa, akan dibangkitkan orang-orang pendosa-pendosa itu pada hari kiamat dalam keadaan zurqa. Zurqa ni iaitu merujuk kepada wajah kebiru-biruan. Ya. Wajah kebiru-biruan
kerana ketakutan mereka yang teramat sangat disebabkan kerana memikirkan tentang diri mereka ataupun pelbagai bentuk azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang menanti untuk ditimpakan ke atas mereka dan untuk diazabnya mereka itu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan wajah-wajah mereka itu dalam keadaan ketakutan. Ya. Yang kedua, khasyi'ah itu maknanya takut. Yang pertama, maknanya adalah hina. Ya. Takut dan hina. Yang ketiga, wajah mereka dalam keadaan khasyi'ah. Khasyi'ah dekat sini adalah merujuk kepada keadaan manusia pada hari itu adalah penyesalan dan berputus asa. Jadi khasyi'ah juga memberi kepada maksud penyesalan dan berputus asa. Maknanya orang yang tunduk kerana menyesal dalam keadaan ia berputus asa. So ada tiga lah gambaran keadaan manusia itu. Pertama, dalam keadaan hina kerana wajah mereka telah dicacatkan atau diburukkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dalam keadaan yang takut, iaitu dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan wajah mereka itu kebiru-biruan kerana keadaannya terlalu dalam keadaan takut. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan wajah mereka tu dalam keadaan penuh penyesalan dan orang-orang yang berputus asa. Ya, ini adalah untuk ayat yang kedua. So ayat yang kedua ni dia merujuk kepada siapa? Ayat kedua ini dia merujuk kepada beberapa golongan sebagaimana yang disebut oleh ulama tafsir. Yang pertama, dia merujuk kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, kenapa wajah mereka menjadi tunduk, takut dan menyesal? Disebabkan oleh kerana pada hari itu mereka menyaksikan berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah tidak lagi bermanfaat bagi mereka pada hari itu. Maknanya mereka tak dapatkan syafaat, mereka tak boleh dapatkan ganjaran dan mereka tidak boleh mendapatkan kebaikan ya daripada sekutu-sekutu yang mereka jadikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kelukusan. Yang buka ni. Tekanlah tu. Okey, baik. Okay, kita sambung balik. So, dekat sini menunjukkan ada tiga keadaan manusia, gambaran kepada wajah-wajah mereka pada hari kiamat. Satu, hina. Dua, ketakutan. Tiga, penyesalan. Selain daripada itu, ayat kedua ini juga Allah Ta'ala ceritakan siapakah golongan-golongan itu. Yang pertama, mereka itu adalah kalangan golongan orang-orang kafir dan kalangan golongan orang-orang yang musyrik. Yang kedua, mereka itu juga terdiri daripada kalangan golongan orang-orang munafik. Yang ketiga, mereka itu juga terdiri daripada kalangan golongan-golongan orang-orang yang zalim. Yang keempat, mereka itu juga terdiri daripada kalangan golongan orang-orang yang mujrim. Ya. Yang kelima, mereka itu terdiri juga daripada kalangan golongan orang-orang yang fasik. So ada 5 golongan. Kafir dan musyrik, kemudian diikuti dengan golongan orang munafik, kemudian diikuti dengan kalangan golongan orang-orang yang zalim, kemudian diikuti dengan kalangan golongan orang-orang yang fasik, ya, kalangan golongan orang-orang yang fasik. So, semuanya ada 5 kalangan golongan manusia yang Allah gambarkan mereka pada hari kiamat itu dalam keadaan wajah mereka khasyi'ah, tunduk dalam keadaan takut, hina, menyesal dan juga insaf. Ya. Okey.
Kemudian yang ketiga yang kita boleh ambil pengajaran dekat sini, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya pada hari akhirat, penghinaan yang Allah berikan kepada seseorang itu terzahir pada wajahnya. Terzahir pada mana? Pada wajahnya. Maknanya, dekat dunia ni, menjadi tempat pandangan manusia itu adalah wajah. Sebab tu wajah kita ni, kita dapat mengenal seseorang tu adalah melalui wajahnya. Siapa dia, orangnya siapa, kita dapat mengenalinya melalui wajahnya atau rupa parasnya. Ya. Maka oleh kerana itulah kita melihat bagaimana wajah ni adalah merupakan tempat yang paling mulia pada seluruh anggota tubuh badan manusia. Kerana daripada wajahlah kita dapat mengenal siapa orang itu, daripada wajahlah kita dapat kita dapat mengenal kebaikan seseorang itu melalui senyumannya ataupun riak wajahnya. Daripada wajah juga boleh dikenali kejahatan seseorang itu atau ketidakkeikhlasannya, ya. Semuanya adalah bermula daripada wajah manusia, dan wajah manusia itu pula ditentukan dengan hati manusia. Ditentukan dengan hati manusia. Sebab tu kalau hati manusia itu baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memancarkan pada wajahnya itu juga kelihatan daripada wajah-wajah yang baik, ya, wajah-wajah yang berseri atau wajah-wajah yang bersinar di atas cahaya Allah Taala dan di atas kebaikan dan ketaatan yang Allah Taala pancarkan daripada wajah-wajah mereka. Ya, baik. So maknanya dekat sini Allah Taala menjadikan kemuliaan dan penghinaan seseorang itu pada hari kiamat adalah terletak pada wajah mereka. Terletak pada mana? Terletak pada wajah mereka. Okay. Kalau wajah mereka tu Allah jadikan dalam keadaan tabyad, Surah Al-Imran, putih, bersinar, bercahaya. Maknanya itu merujuk kepada wajah kalangan golongan orang-orang yang Allah Ta'ala redai. Tapi kalau sebaliknya Allah Ta'ala jadikan wajahnya itu dalam keadaan dalam keadaan pada hari kiamat tu dalam keadaan gentar, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan menyesal, maka itu adalah sebagai satu isyarat bagaimana seseorang itu akan berada dalam kecelakaan dan akan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itulah pada hari kiamat semua amalan kita, semua apa yang ada dalam hati kita, Allah Ta'ala akan terjemahkan melalui wajah-wajah kita. Sekarang ni kalau kita buat amalan, buat amal soleh dekat dunia, Allah Ta'ala jadikan amal soleh itu adalah untuk memperelokkan amalan seseorang itu. Tapi berbeza dengan hari akhirat. Hari akhirat kalau seseorang tu berbuat amal soleh, maka kesan amal soleh itu akan dizahirkan pada wajah dan pada rupa paras manusia itu. Ya, kalau kat dunia ni, amal soleh itu kita hanya boleh gunakan, kita boleh manfaatkan sebagai satu pahala, sebagai satu ganjaran untuk kehidupan kita dan sesudah kematian kita. Atau sekurang-kurangnya kita boleh jadikan dia sebagai salah satu bentuk jariah kepada legasi umat-umat yang terkemudian. Tetapi sebaliknya, kalau sekiranya seseorang itu apabila dia melakukan amal yang buruk ataupun kekufuran ataupun kemaksiatan, maka dosa-dosa itu akan menyebabkan wajahnya akan menjadi hitam atau wajahnya akan menjadi gelap, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut cahaya daripada wajahnya itu. Suatu hari akhirat Allah menjadikan wajah adalah menjadi tempat mulia ataupun buruknya seseorang itu, ya. Allah akan tentukan melalui wajahnya. Baik.
Okey. Kemudiannya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Okey, sekejap ya. Okey, saya nak uraikan sikit. Keadaan wajah manusia tu, uh, yang saya sebut tadi tu, kegelapan, kemudian penyesalan, disebut dalam sebagai riwayat, mereka itu datang menghadap di padang mahsyar dalam keadaan menutup muka mereka dengan telapak tangan mereka. Maksudnya tutup macam ni. Kerana macam orang yang malu, kita tengok orang yang kena tangkap, orang yang kena berkas, ya, dia malu sampai dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahkan ada sebahagian di antara mereka itu yang datang menghadap Allah kepada mahsyar adalah dalam keadaan mereka menundukkan kepala. Tadi ada yang tutup muka. Yang ni tunduk kepala terus. Supaya orang tak boleh memandang wajahnya. Dia tundukkan kepala terus. Supaya orang tak nampak wajahnya, raut wajahnya. Kerana apa? Kerana satu, malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada manusia kerana Allah Ta'ala akan membongkarkan segala amal yang dia buat. Nombor dua adalah kerana dia terlalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itulah baru dia hendak tunduk kepada Allah Ta'ala. Namun Allah tidak menginginkan supaya ia menyembah Allah Ta'ala, ya, sehinggakan terhalangnya dia pada hari akhirat itu daripada termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah berikan pelepasan, ya, daripada ikatan belenggu dosa atau kekufuran sewaktu dia nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sewaktu dia nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okay, kita sambung untuk ayat ketiga pula. Okay, ayat ketiga Allah Ta'ala sebut amilatun nasibah. Kenapa wajah mereka menjadi takut? Kenapa wajah mereka menjadi pucat? Kenapa wajah mereka itu menjadi muram? Penyesalan. Kerana kata Allah amilatun nasibah. Apa maksud nasibah? Amilah tu maknanya orang yang beramal. Orang yang buat amal, orang yang buat kerja, ya. Tapi Allah kata kerja dia itu nasibah, kerja yang sia-sia, kerja yang tak diberi pahala, kerja yang tak diberi ganjaran, ya. Itu maksud daripada perkataan nasibah. Ya. Baik. Maknanya apa dekat sini? Ayat yang ketiga ini menggambarkan pada kita amalan orang-orang di kalangan kafir atau orang-orang yang zalim atau orang-orang yang fasik maupun munafik. Amalan mereka ini pada hari akhirat terbahagi kepada beberapa kumpulan. Beberapa kumpulan. Ya, ini kita kena tahu sebagaimana dalam Quran ada menyebutkan tentang hal ini, pembahagian ini. Ya. Jadi ayat yang ketiga ni menunjukkan amalan manusia ataupun manusia itu sendiri pada hari akhirat dengan amalannya terbahagi kepada beberapa golongan, ya. Baik. Golongan yang pertama adalah merupakan golongan yang sia-sia amalannya. Sebab tu ada yang menafsirkan maksud nasibah kat situ adalah yang sia-sia, yang tak ada value, yang tak ada nilai. Maknanya mereka beramal tetapi amalan mereka tu sia-sia dan amalan mereka itu tidak bermanfaat. Ya, amalan mereka itu adalah amalan yang tidak bermanfaat. Ya, maknanya amalan yang sia-sia. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, tak beriman pada hari kiamat dan sebagainya. Ya, apabila amalan-amalan kebaikan mereka itu dibawa datang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia diletakkan di atas timbangan kebaikan mereka, dengan serta-merta Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maknanya mereka tak dapat mengecapi apa-apa kelebihan
apa-apa syafaat, apa-apa faedah, apa-apa pertolongan daripada amal-amal baik yang dia lakukan disebabkan oleh kerana dia itu mati sebagai seorang kafir atau mati sebagai seorang musyrik. So yang pertama, kategori yang pertama, amalan manusia itu menjadi amalan sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab Allah tidak berikan pahala dan Allah tidak memberikan ganjaran di atas amalan yang ia lakukan. Baik, yang kedua, maksud amilatun nasibah dekat sini, ia merujuk kepada amilatun nasibah dekat sini juga. Selain daripada merujuk pada amalan sia-sia, ia disebut sebagai amalan usaha yang tertolak. Amalan dan usaha yang tertolak. Itu maksud nasibah. Maknanya dia punya tekun buat amalan, dia tekun berbuat bakti, dia tekun berbuat ketaatan, tapi tidak ada satu pun daripada ketaatan dan kebaikan yang dia kerjakan itu layak untuk dia mendapat rahmat Allah, ganjaran Allah, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab ayat ini Allah Taala nak gambarkan ada manusia yang telah menjadikan amalannya tertolak. Yang tadi tu amalannya sia-sia walaupun dia ikhlas buat baik, tapi kali ini amalan dia tertolak. Kenapa tertolak? Disebabkan kerana ketidakkeikhlasan dia dalam melakukan amalan, atau selain bertidak ikhlas kerana perbuatannya yang suka takabur, suka membandingkan, suka bermegah, dan juga kerana perbuatan amalannya itu yang suka bersifat ujub, berbesar diri terhadap amalan saudaranya yang lain, Maka ini dipanggil sebagai amalan yang tertolak, Yang pertama disebut sebagai amalan yang sia-sia. So dah ada dua golongan yang disebutkan pada ayat ketiga ini tentang nasib manusia pada hari kiamat. Yang ketiga yang dimaksudkan dengan amalan yang nasibah ini adalah merujuk kepada yang pertama sia-sia. Yang kedua disebut sebagai tak diterima. Yang ketiga amilatun nasibah, iaitu amalan yang diterima namun amalan yang ia kerjakan itu adalah menjadi hak milik orang lain, menjadi hak milik orang lain. Ini juga dimasukkan tafsiran oleh para ulama sebagai golongan yang nasibah, iaitu golongan yang sia-sia. Dia kumpul amalan banyak-banyak, dia solat banyak-banyak, dia baca Quran banyak-banyak, dia zikir banyak-banyak, tapi last sekali semua amalan-amalan ketaatan dan amal-amal soleh yang dia kerjakan itu, semuanya daripada pahalanya, kebaikan dan ganjarannya telah pun dipindah pahala itu kepada orang-orang yang lain. Sebab apa? Disebabkan kerana dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Dia telah menindas orang lain. So selain daripada amalan sia-sia, selain daripada amalan yang tidak diterima, yang ketiganya adalah amalan orang-orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Jadi sebab itu kita kena ingat, kalau kita banyak macam mana pun amalan, banyak macam mana pun ketaatan, banyak macam mana pun kebaikan, tapi namun sekiranya ataupun seandainya dia banyak buat zalim pada orang, selain daripada dia banyak buat kebaikan, semayang di awal waktu lah apa semua dan seumpamanya, tapi oleh kerana oleh kerana disebabkan dia banyak berbuat zalim atau banyak menindas orang, menindas maruah orang, mencederakan orang, menyakiti orang, akhirnya Allah Ta'ala mengambil pahala-pahala dia itu, lalu Allah gantikan ataupun Allah berikan ganjaran itu kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman itu. Ini kalau terutamanya siapa yang meninggal dalam keadaan
secara tiba-tiba, bukan dengan secara bukan dengan secara terkawal, tapi dengan secara tiba-tiba, maka itu juga menjadi sebagai satu isyarat yang merujuk kepada maksud kepada golongan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan setiap pahala kebaikan dia itu akan diperolehi kepada orang-orang yang dia berbuat zalim. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maka sahabat kata, kami tahu orang muflis itu orang yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Maka Nabi SAW jawab, ya, tapi orang yang muflis itu sebenarnya adalah lebih besar daripada hal itu. Ya, iaitu disebutkan orang yang muflis itu adalah orang yang buat pahala amalan kebajikan yang begitu banyak, tapi setiap pahala amalan kebajikan yang dia buat tu, ia telah pun dibayar, ya, ataupun ia telah pun dilunaskan, ya, menjadi milik kepada orang-orang yang ia zalimi. Jadi seolah-olahnya tak adalah amalan untuk dirinya, yang hanya amalan ada untuk dirinya mungkin daripada amalan-amalan yang wajib saja, tapi yang sunatnya itu, kalau tak ada yang sunat, kalau sunat pula sikit, maka orang yang dizalimi akan ambil pahala itu daripada amal ibadatnya yang wajib pula. Jadi kalau wajib dia ambil satu-satu, hilang pahala wajib dia, maka dia dikira sebagai orang yang tidak menunaikan ketaatan pada Allah Ta'ala, maka bertambahlah baginya akan dosa dan dia diwajibkan untuk bertaubat dengan taubat nasuha. So kita ada berapa dah tadi? Yang pertama, amalan sia-sia. Yang kedua adalah termasuk daripada amalan yang tak diterima. Dan yang ketiga adalah termasuk dalam kategori iaitu yang disebutkan sebagai amalan yang muflis. Ya, amalan orang-orang yang muflis. Sebab tu Allah Ta'ala kata amilatun nasibah. Iaitu orang yang mengerjakan amalan itu kebanyakannya mereka daripada kalangan golongan orang-orang yang nasibah, iaitu orang yang dalam keadaan muflis dan orang yang berada dalam keadaan kepenatan disebabkan oleh kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dan merdekakan mereka daripada hari kiamat ataupun hari akhirat. Ya. Baik. Kemudiannya, so pengajaran kat sini juga menunjukkan kalau kita nak beramal, pastikan kita buat amalan tu ikhlas. Pastikan kita buat amalan itu secara berkumpulan, ya, supaya kawan-kawan kita juga boleh menjadi saksi kepada kita apabila kita tidak dapat menunaikan solat jenazah gaib ke, ataupun kita tak dapat tunaikan tanggungjawab kita ke, ya, maka pada ketika itu hendaklah seseorang itu dia perlu untuk menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara dosa dan maksiat. Baik. Itu untuk ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat Allah Ta'ala sebut tentang siksaan dan azab bagi golongan yang celaka atau golongan yang malang ni. Ayat ketiga tadi Allah Ta'ala cerita tentang amalan yang sia-sia, ditolak atau yang muflis. Ya, tapi untuk ayat keempat Allah cerita tentang apakah bentuk azab dan pembalasan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas golongan-golongan ini. Ya, baik. Yang pertama Allah kata tasla naran hamiyah. Perkataan tasla ni, tasla ni bukan Tesla, Tesla tu nama kereta. Tasla dekat sini dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada api yang menjulang-julang. Maknanya golongan yang pertama ni yang saya dah sebut tadi, kafir, musyrik, munafik, kemudian kalangan golongan yang zalim, kemudian kalangan orang yang fasik dan kalangan orang-orang yang mujrim. Semua golongan-golongan ini, azab yang pertama yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka adalah tasla. Tasla ni maknanya
Allah Ta'ala akan panaskan api neraka, Allah Ta'ala akan nyalakan api neraka sampai kepada tahap yang paling panas. Sebab tu dipanggil tasla. Tasla ni macam kita hidupkan satu api atau macam dalam microwave tu kita pusingkan tahap suhu tu sehingga suhu yang paling tertinggi atau suhu yang paling tinggi sekali. Saya tak pastilah suhu paling tinggi dalam microwave tu berapa ya. Tapi umpama perkataan tasla tu nak bagi faham macam kita buka yang high punya lah. Kalau kipas tu yang high speed, kalau yang benda yang panas ni macam kita buka yang paling teratas sekali atau yang paling tertinggi sekali. Ya, itu makna tasla. Maknanya siksaan yang pertama yang Allah Ta'ala timpakan kepada golongan-golongan ini apa dia? Siksaan yang pertama yang Allah Ta'ala timpakan pada golongan ini iaitu golongan yang celaka ini atau golongan ashabus syimal ini. Cara yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyalakan api neraka untuk mereka dan menjadikan api neraka itu membakar mereka ketika mana apinya mencapai suhu yang tertinggi atau suhu yang paling panas. Ya. So siksaan yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan-golongan ini adalah Allah Ta'ala menjadikan api yang membakar mereka itu adalah api yang paling panas atau api yang terpanas sekali. Ya, api yang paling panas atau api yang terpanas sekali. Bukanlah mereka masuk neraka tu dalam keadaan api tu baru dipanaskan. Ya, macam kita baru buka api dapur, dia tak betul-betul panas lagi walaupun api tu sebenarnya panas dah. Tapi dia tak sampai ke muncak lagi. Tapi kalau tasla ni, maknanya mereka dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan api tu dah sampai ke muncak kepanasan dia. Dah sampai ke muncak kepanasannya. Ya, baik, itu satu. Siksaan yang kedua daripada perkataan tasla ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka ini ketika dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ulama menafsirkan maksud tasla dekat sini adalah merujuk kepada perkataan ihlak. Okey. Ihlak. Maknanya kehancuran. Tasla dekat sini juga maknanya mereka akan dibakar sehingga hancur luluh oleh api yang hamiyah. Hamiyah tu maknanya api yang sangat panas. So ada dua bentuk azab yang Allah seksa mereka kat sini. Yang pertama, Allah Ta'ala menyeksa mereka dengan api yang paling panas tinggi suhunya. Nombor dua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeksa mereka itu, ya, menyeksa atau mengazab mereka sehinggalah mereka itu binasa atau sehinggalah mereka itu hancur. Ya, maknanya mereka bila dibakar tu sampai rosak tubuh badan mereka, sakit tubuh badan mereka dan hancur tubuh badan mereka. Ya. So ada dua bentuk azab lah. Satu, azab api yang kemuncak panas. Nombor dua adalah azab Allah menghancurkan dan membinasakan setiap jasad-jasad mereka oleh api yang panas itu. Ya, baik. Kemudian kita tengok dekat sini pengajaran yang seterusnya Allah Ta'ala sebut naran hamiyah. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya api neraka yang mereka akan masuk atau yang mereka akan duduki itu adalah api neraka yang hamiyah. Apa makna hamiyah? Hamiyah ni yang tersangat panas. Daripada perkataan hami, iaitu sesuatu yang tersangat panas. Apa maksudnya dekat sini? Siksaan yang ketiga. Siksaan pertama, Allah bakar mereka dengan api yang kemuncak panas. Siksaan yang kedua, Allah azab dan siksa mereka sehinggalah hancur luluh tubuh badan mereka. Kemudian Allah gantikan yang baru. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut hamiyah.
Hamiyah ni merujuk kepada api yang mendalam. Api panas yang mendalam. Ya? Maknanya api panas yang mendalam. Mendalam ni maknanya api panas itu yang sangat mendalam lembahnya. Lembahnya itu tersangat dalam, dan kesan daripada panasnya lembah api neraka itu tadi hingga menyebabkan manusia ahli neraka itu tidak mampu untuk menanggung siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi dekat sini menunjukkan pada kita bahawasanya ada 3 bentuk siksaan Allah Taala bagi. Yang pertamanya adalah siksaan api yang kemuncak panas. Yang keduanya Allah Taala beri siksa kehancuran. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa mereka itu dengan siksaan yang mendalam. Siksaan yang mendalam ni Allah tempatkan mereka di lembah dalam neraka yang paling dasar sekali, supaya mereka tidak boleh keluar daripadanya dan supaya mereka dapat mengecapi setiap azab ataupun setiap kesakitan dan penyiksaan yang mereka kena tanggung sepanjang hidup mereka dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya api neraka dunia itu 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, melebihi kepanasan api neraka itu terhadap api dunia dengan gandaan 70 kali ganda. So kalau kita tengok dekat dunia ni, benda yang paling panas sekali adalah matahari. Bayangkan Allah Ta'ala, Nabi SAW sebutkan bahawasanya api neraka itu umpama 70 kali ganda lebih panas daripada matahari. Maknanya seolah-olah ada 70 kali ganda matahari yang digunakan untuk membakar jasad dan tubuh manusia. Walhal dengan satu matahari yang kita tengok sekarang ni pun, begitu jauh batu dengan jarak bumi pun, kita dah dapat rasa kepanasan dan dapat merasai terik panasnya api neraka, matahari yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini. Apatah lagi kalau 70 kali ganda tahap kepanasannya. Ya. Baik. Kemudian kita ambil tak mahu ya, ada call masuk. Okey, kita ambil last ayat yang kelima. Mana ni? Okey. Last ayat yang kelima, kita tengok kat sini. Allah Ta'ala sebut siksaan yang seterusnya. Siksaan yang pertama kita dah sebut dah. Siksaan kepanasan yang memuncak, kemudian kehancuran, dan kemudiannya lembah yang panas, lembah yang dalam. Ya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, antara siksaan yang Allah timpa pada mereka adalah mereka diberi minum. Seterusnya Allah Ta'ala sebut antara bentuk siksaan ke atas mereka adalah mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Ya. Kita tengok kat situ ainin. Ainin ni merujuk kepada satu mata air yang keluar daripada tanah neraka Jahannam. Yang dia keluar daripada dasar tanah api neraka Jahannam. Yang mana dia adalah air yang satu-satunya mata air
dia adalah merupakan satu-satunya air yang berada di dalam dasar ataupun berada dalam perut api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sifatkan Allah Subhanahu wa taala sifatkan mata air itu adalah merupakan mata air yang aniyah, sentiasa panas menggelegak. Apa maksud aniyah? Aniyah ni memberi maksud kepada panas yang mendidih ataupun panas yang menggelegak. Baik, maka kat sini kita boleh ambil beberapa pengajaran. Pengajaran yang seterusnya, Allah Ta'ala nak menyatakan bahawasanya ahli neraka dalam kepanasan mereka diazab dengan siksaan api yang memanas dan lembah yang dalam yang panas. Mereka juga akan diberi minum dengan air yang mendidih panasnya, ya, dengan air yang mendidih panasnya. Sebelum ni saya dah kongsikan tentang minuman, ya, minuman ahli neraka. Saya dah kongsikan minuman ahli neraka. Kalau kita boleh ambil sepintas lalu tentang minuman ahli neraka ni, secara sebentar lalu saja. Yang pertama, minumannya adalah air hamim. Hamim ni maknanya air yang dipanaskan. Yang kedua adalah air ghassaq. Ghassaq tu adalah merupakan air yang bersifat najis, dan sebagainya. Dan yang ketiganya, maksud air dekat situ, yang ketiga, selain daripada air ghassaq ataupun air hamim, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan azab kepada mereka dengan air aniyah. Yang kita bacakan inilah, iaitu dalam surah Al-Ghashiyah, iaitu air minuman aniyah. Selain daripada aniyah, dia ada lagi disebut namanya sadid. Ya. Selain daripada aniyah, disebut juga lainnya namanya sadid. Mimma'in sadid. Sadid ni adalah merujuk satu minuman daripada nanah-nanah ahli neraka. Cuma ada lagi siksaan yang disebut itu adalah minuman al-muhul. Al-muhul ini merujuk kepada tembaga atau minyak yang telah dicairkan. Ambil air yang panas, kemudian letak dekat api neraka pula, menambahkan lagi kepanasannya. Nombor 2 ada air sadid. Sadid tu nanah. Nombor 3 adanya air, Allahu Akbar, air apa tadi? Air al-muhul. Al-muhul ni tembaga yang telah dicairkan, lalu dijadikan sebagai minuman seperti minyak yang panas. Kemudian ada air ghassaq, iaitu daripada najis-najis dan kumbahan ahli neraka. Kemudian dia ada lagi satu air yang dinamakan sebagai air aniyah. Dinamakan sebagai air apa? Air aniyah. Yang kita baca ni lah pada ayat ni. Air aniyah ni, dia bukan air yang dipanaskan pada api neraka, tapi dia memang air yang tersimpan dalam perut neraka. Dia memang satu air yang tersimpan dengan perut neraka. Kenapa dinamakan aniyah? Satu, sebab dia mendidih macam air hamim tadi, air yang sangat panas sentiasa mendidih macam hamim tadi, air hamim tadi. Tapi bezanya dengan hamim, hamim tu panas saja. Aniyah ni sebab dia berada dalam perut api neraka, maka dia diikuti dengan bau airnya yang sangat busuk dan bau airnya yang sangat meloyakan. Kerana ia umpama seperti air yang tersimpan dalam perut api neraka yang penuh dengan kotorannya. Itulah beza dan beberapa bentuk siksaan azab Allah kepada ahli neraka melalui minuman air yang Allah Ta'ala sediakan. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja untuk petang ini.
InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.